hadapan Allah, habis bagi ke orang. Yang pertama, al-istiqal bi'ayubil qalik. Sembang pasal orang, orang tu tak kenal, orang ni tak kenal. Tutup kes. Sudah. Fikir diri sendiri. Cerita pasal diri sendiri depan Allah. Awaklah sampai hari ni aku tak boleh baca Quran lagi. Awaklah sampai hari ni umur 60 aku duduk semayang tungging terbalik. Bacaan dalam solat pun aku tak faham lagi. Cerita pasal diri sendiri. So duduk cerita pasal orang. Boleh sikit lagi? Boleh ke? Sikit lagi? Tak boleh nak berhenti. Letih ke? Tak boleh nak minum ayak. Ikaf. Mudah-mudahan ianya dikira sebagai amal yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 8 Ramadan. Kita telah berjuang hampir 7 hari berada di dalam bulan Ramadan. Pejam celek nak habis dah fasa pertama, nak masuk dah 10 Ramadan. Dia perdarah pi sampai 10 Ramadan, lepas 10 Ramadan dia nak naik pi sampai ke 30 Ramadan tu sat saja tuan-tuan. Tak lama pun. Duk berasa letih tarawih bangun pagi, sat lagi nak kena buka puasa, sat lagi sana, sat lagi sini kerja nak apa nak. Sedang habis macam tu lah Ramadan ni. Kerana Ramadan yang Allah kurniakan kepada kita bukannya semua orang dapat nikmat Ramadan ini. Ada orang yang menanti kehadiran Ramadan, menunggu-nunggu kehadiran Ramadan, yang kita sering berdoa, Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita sendiri yang minta dengan Allah untuk berada dalam bulan Ramadan. Tiba-tiba bila berada di dalam bulan Ramadan, masuk saja dalam bulan Ramadan, malam pertama ada, malam kedua ada, malam ketiga masih ada di masjid, tapi dah kurang jadi 8 rakaat tarawihnya. Malam keempat makin kurang, jadi kita tengoklah masjid kita pun 8 Ramadan, dia bukan pergi sampai 15 Ramadan dah kurang. Dia bukan nak tunggu sampai 20 Ramadan nak kurang. 8 Ramadan semalam pun kita tengok. Insya-Allah. Malam mula dia berebut, tak tahu dia jadi trend ke, dia jadi tabiat ke, wallahu a'lam. Tetapi di sana kita boleh mengambil satu pengajaran bahawasanya kalau orang yang kenal Ramadan, dia akan bersungguh-sungguh untuk beribadah dalam bulan Ramadan. Dia bukan hanya sekadar nak solat tarawih, dia bukan hanya sekadar nak berpuasa. Dia nak menghidupkan Ramadan seperti mana yang dikatakan oleh Nabi, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidup dan barang siapa yang bersungguh-sungguh berpuasa di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keimanan. Sahabat-sahabat sekalian, iman yang Allah bagi pada kita ni bukannya iman tu terus jadi orang yang baik, tidak. Iman yang Allah bagi pada kita yang ada dalam diri ni bukan terus jadi orang yang bertakwa, tidak. Sebab tu dalam perintah untuk kita berpuasa ini Allah menyebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan bukan terus jadi takwa, tidak. Mudah-mudahan dengan sebab kita berpuasa dalam bulan Ramadan, ada satu batu loncatan daripada kita ni sebagai orang Muslim yang biasa, orang yang malas baca Quran, orang yang malas main masjid, orang yang malas bersedekah, orang yang duk buat kelalaian kepada Allah sampai umur hari ni umur 60 tahun pun kata Allah dalam Quran, alam ya'ni lil ladzina amanu an taqsha'a qulubuhum li zikrillah. Hei manusia,
Kamu perlukan berapa kali lagi Ramadan? Kamu perlukan umur berapa panjang lagi? Tak cukupkah dengan hidup kamu 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun untuk kamu hidup dekat dunia ni? Untuk kamu bertemu dengan Ramadan. Setiap tahun kamu bertemu dengan Ramadan, masuk Ramadan, keluar Ramadan. Macam tu jugalah perangai kamu. Kamu berasa nak buka Quran, kamu buka Quran. Kamu berasa kamu nak main semayang tarawih, kamu main. Kamu berasa tak mau main, kamu tinggal. Macam tu kah cara untuk kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan nikmat yang Allah bagi pada kita ni, nikmat itu kita nak kira pun tak mampu, kita nak bilang pun tak mampu. Benda yang kita tak minta dengan Allah pun Allah bagi dekat kita. Tiba-tiba mai bulan Ramadan, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang beriman. Sampai tahap macam ni pun daripada Ramadan lepas sampai Ramadan ini, ada juga dalam kalangan kita yang masih lagi tak buka-buka Quran. Ada juga dalam kalangan kita yang masuk Ramadan sampai ke hari ni masih lagi tak buka Quran, duk buat natang apa? Tak maaf cakap, masjid dah luai, aircon buka daripada pukul 12 sampai ke tengah malam. Bukan nak suruh mai buat apa, mai duduk dalam masjid. Duduk dalam masjid, mudah-mudahan jadi orang bertakwa. Bukan saya seorang, bukan tuan-tuan saja. Semua orang teringin nak masuk syurga. Tanya semua nak masuk syurga. Tapi bila mai satu peluang yang Allah bagi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Hei manusia, kata Allah, kamu kena berlomba-lomba. Bila kamu dah dapat peluang, berada di hadapan kamu satu peluang untuk kamu masuk ke dalam syurga Allah, kamu kena berusaha. Kamu tak boleh tunggu hanya sekadar masuk Ramadan, keluar Ramadan, tunggu 10 Ramadan, lepas 10 Ramadan kita duk kalut nak cari baju raya, nak kalut cari kuih raya dan sebagainya. Yang benda-benda yang perlu nak jadi orang takwa tadi kita tinggal. Walaupun sampai saat ini Allah masih lagi mengakui keimanan kita kepada Allah. Sebab kalimat iman itu digunakan. Walaupun tak baca Quran. Sama juga dengan perintah solat Jumaat, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salah. Masuk Jumaat, keluar Jumaat. Masuk Ramadan, keluar Ramadan, kalimat iman itu digunakan. Sampai ke hari ini, walaupun kita lalai, walaupun tengah malam tak pernah bangkit, walaupun tak baca Quran, iman kita Allah masih mengakui bahawasanya kita ni adalah orang yang masih beriman kepada Allah. Bukan hanya sekadar Islam, tetapi kita dikategori sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tarawih hanya berada di dalam bulan Ramadan. Ada yang sibuk dengan 8 rakaat, ada yang sibuk dengan 20 rakaat. Ada yang sibuk dengan karnival mahabbah, yang tarawih tak main langsung, minta maaf cakap. Buat apa di rumah? Duk kelebek apa di rumah? Tuan-tuan, kita mai semayang tarawih ni, hari ni kita lihat dah diberi dan dibenarkan untuk solat rapat-rapat. Dulu cara tak solat rapat-rapat dia bunyi juga. Lah ni dah bunyi solat rapat-rapat pun dia bunyi juga. Aku semayang duduk atas jadah aku, hang jangan pijak atas jadah aku. Apa punya perangai macam ni? Orang suruh rapat saf, dia tak mau rapat saf sebab duduk atas jadah sendiri. Tuan-tuan, ini kita perlu adjust balik dalam bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan, salah satu kurikulum di dalam bulan Ramadan adalah mengajarkan kepada kita erti kesabaran, erti kekentalan di dalam berhadapan dengan ujian-ujian yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Banyak ujian yang kita berhadapan. Ada orang yang terbah bangun balik, terbah balik, bangun balik, sambung balik, tambah balik keimanan. Iman tinggi duduk elok-elok turun.
Mana kita nak tahu benda tu, benda yang kita tak nampak. Sebab kata Nabi, as-siyamu junnah. Solat, puasa itu adalah perisai. Perisai ni satu benda yang kita tak nampak. Asal perkataan daripada jin dan nun, semua benda tak nampak. Junnah, perisai, tak nampak. Jannah, syurga, kita tak nampak. Jinnah, jin, kita tak nampak. Ada yang pernah nampak jin? Kalau nampak jin tu bermakna jin tu ada masalah, bukan kita yang ada masalah. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu adalah perisai. Kita puasa ini untuk membentuk satu benteng yang sangat kuat daripada kita terkena dengan hasutan syaitan, daripada kita terkena dengan pembawaan nafsu kita, daripada kita tertipu dengan nafsu yang bergelumang dalam kehidupan kita. Manusia dicipta yang adanya akal dan nafsu. Malaikat ada akal, tak ada nafsu. Binatang ada nafsu, tak ada akal. Ini binatang. Kadang-kadang dalam kita menempuh ujian dalam kehidupan ini, kadang-kadang nafsu menang. Bila nafsu menang, kita lebih hina daripada binatang. Kadang-kadang akal menang. Akal menang, dia fikir, oh tak ada kerja apa nak buat, duduk di rumah, baik aku buka Quran daripada aku duduk tengok telefon, mengadap WhatsApp, mengadap FB, tengok TikTok. Tuan-tuan, kita tengok hari ni remaja-remaja kita mai semayang, kita tengok berbeza dengan daripada yang orang yang umur 40 ke 50 tahun. Remaja-remaja kita ni lepas semayang lebih rapat saf depa. Depa tak berkira, depa duduk rapat saf. Imam seru, rapatkan saf, luruskan saf, rapatkan saf. Depa melebihi daripada rapat saf daripada orang tua-tua. Sebab apa? Depa rajin tengok TikTok. Orang tua-tua mana nak dan tengok TikTok? TikTok lah ni kita tengok bukan hanya duk tengok benda-benda hak tak elok. Benda hak elok ni lagi banyak lah ni. Atas kita nak fikir nak buat macam mana. Kata Nabi, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hei manusia. Jibril bagi tahu dekat Nabi, "Hei Muhammad, kamu nak hidup dekat dunia ni, kamu tak mau semayang, kamu tak mau baca Quran, kamu tak mau main masjid ikut suka. Tapi kamu kena ingat kamu akan mati. Bila mati kita akan menjawab apa yang kita buat. La yus'alu an zambihi insun qablahum, la yas'alu an zambihi insun wala jan." Pada hari itu kamu tidak lagi ditanya berkaitan dengan dosa yang kamu lakukan. Tetapi pada hari itu akan dibentang seluruh amal kamu yang kamu lakukan dekat dunia ni. Tuan-tuan, bila dibentangkan seluruh amal, jam kita. Daripada awal balik sampai kita mati, mana orang tahu pasal aib kita? Orang tak tahu kisah kita dulu-dulu ni macam mana. Kalau hari ni orang tahu kisah kita, malu kita tuan-tuan. Tapi hari ni Allah masih lagi pelihara benda tu. Lalu Allah kurniakan Ramadan. Allah kurniakan dalam Ramadan itu sampai tengah malam hampa boleh beribadah. Man qama. Kalau tidak, habis-habis Isyak dia duk kira nak pergi lepak cari kopi dah, ataupun dia pergi lepak lah mana-mana pun, balik rumah tak tahu nak buat apa, dia tengok dengan mak Hindu. Tapi bulan Ramadan, Allah bagi peluang kepada kita untuk kita beribadah walaupun dalam tempoh sejam. Tuan-tuan, waktu lain kalau bukan bulan Ramadan, dalam tempoh sejam tu kita buat apa? Sedap-sedap habis macam tu lah sejam. Tapi dalam bulan Ramadan, sejam itu kita berasa lama sangat-sangat. Lambatnya tu imam ni baca, lambatnya imam ni baca, lambat. Nak tunggu sejam tu, nak turun bangkit, rukuk sujud. Kan suruh buat apa? Kan nak suruh angkat benda-benda berat. Suruh main semayang. Main semayang tu bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. 8 ke 20? 8 ke 20? Malam pertama awak boleh ramai sebab kehangatan Ramadan. Orang mai kita pun pekat mai lah.
Dia nak semayang, dia tengok orang main semayang. Tak lagi kalau aku tak main semayang lagi, dia orang kata aku ni bukan Islam lah. Baik aku main. Dia pun main lah masjid. Main malam kedua dia mula tak main. Awak afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Adakah dalam kehidupan ini kita perlu ambil setengah yang Allah suruh, tinggalkan setengah yang Allah suruh? Tidak. Ni dalam kehidupan ini, sepanjang kehidupan ini, untuk kita betulkan kehidupan, untuk menambahkan kekhusyukan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang benar-benar serius hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ada masa nak main-main. La taqumu as-sa'ah hatta yataqarrab az-zaman. Tidak akan berlakunya kiamat sehingga mana kamu merasakan waktu itu menjadi pendek. Seminggu, sebulan rasa macam seminggu, setahun rasa serupa sebulan. Pendek tuan-tuan, ni duk berasa ni. Lah ni awal lagi kita tak rasa, esok masuk 15 Ramadan dia pedarah ping. Sedang habis macam tu Ramadan. Sedang bukan habis Ramadan, sedang dah habis dah Syawal. Tak dah nak puasa 6. Kalik sana, kalik sini. Sahabat-sahabat sekalian, kita ni umat Muhammad. Bila kita ni dikategori sebagai umat Muhammad, untungnya umat Muhammad hang sebut kalimat subhanallah, pahala dia seisi langit dan bumi. Tak gaduh pun sebut panjang-panjang. Hang baca Quran, alif 10 huruf, lam 10 huruf, mim 10 huruf. Jadi 30 huruf dalam 3 huruf, 1 huruf 10. Ini keuntungan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa dekat sini tuan-tuan? Pintu ibadah, jalan nak buat ibadah, nak pi ke syurga ni duk ada depan mata kita. Cuma atas kita nak buat ke tak mau buat. Ni. Kadang-kadang dia ambil Ramadan. Lepas Ramadan dia tinggal masjid tu, dia tak main dah. Tunggu Ramadan tahun depan pula dia baru nak main. Ataupun Jumaat saja dia akan main. Apa cerita macam ni tuan-tuan? Pujuklah hati. Kata Nabi, sitatun asya' tuhbatul a'mal. Ada 6 perkara yang boleh merosakkan amal. Banyak amal yang bawa pi dekat sana, tapi bila sampai nak bentang depan Allah, habis bagi ke orang. Yang pertama, al-istiqal bi'ayubil qalik. Sembang pasal orang tu tak kena, orang ni tak kena. Tutup kes. Sudah. Fikir diri sendiri. Cerita pasal diri sendiri depan Allah. Awaklah sampai hari ni aku tak boleh baca Quran lagi. Awaklah sampai hari ni umur 60 aku duduk semayang tunggin terbalik. Bacaan dalam solat pun aku tak faham lagi. Cerita pasal diri sendiri. Sedut cerita pasal orang. Boleh sikit lagi? Boleh ke sikit lagi? Tak boleh nak berhenti. Letih ke tak boleh nak minum ayak ni. Dah bulan puasa ni. Tapi tak apalah tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Kita cerita pasal diri kita dengan Allah. Ambil peluang. Ramadan ada bangun tengah malam. Bulan lain tak boleh nak bangun tengah malam. Bulan lain tak dan nak tarawih, nak sembahyang. Macam mana bulan puasa ni, bulan Ramadan ni nak sembahyang sampai pukul 10.30, habis 10.30 sambung pula dengan tadarus sampai pukul 11. Oi, ibadah sampai pukul 11. Bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Buat tu betul-betul untuk nak jadi apa? Nak jadi la'allakum tattaqun tadi ni. Bukan hidup ni takat nak kaya, bukan hidup ni takat nak ligan jadi datuk, bukan hidup ni takat nak ligan beli kereta, beli rumah. Tak, hidup ni nak ligan jadi la'allakum tattaqun. Sebab orang yang boleh masuk syurga, kata Allah, u'iddat lil muttaqin, mudah-mudahan kamu bertakwa. Orang yang bertakwa boleh masuk syurga. Kalau syurga ni pak menekan kita punya, tak apa boleh kau tim. Bukan pak menekan kita punya. Syurga ni milik Allah, nak masuk bukan benda mudah. Jadi kalau betul-betul nak masuk syurga, jangan hanya tanamkan cita-cita, tapi kena usaha. Kena buat. Ada lagi 22 hari lagi. Kalau nak kira hari ni 8 hari, panjang lagi.
Ada lagi 22 hari lagi duk ada dalam bulan Ramadan. 22 hari tak lama tuan-tuan. Tolak 2 hari tinggal 20 hari. 20 hari banyak nak. Awak RM20 pergi kedai ekor sehari habis. Tuan-tuan tak banyak mana pun. Jadi kita gunakan peluang ini dalam kita bersungguh-sungguh melakukan amal saleh dalam bulan Ramadan. Jangan kita duk jadi orang yang istiqal bi'uyubil qalik. Orang yang sibuk duk cerita pasal diri orang tak kenal. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qaswatul qalbu, kerahnya hati. Kerah hati sampai ke hari ni tak buka lagi Quran, sampai hari ni nak semayang rasa malas. Tu tanda kerahnya hati. Hidayah duk dengar dah, duk dengar orang azan tak berhenti. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, duk dengar tak berhenti. Tapi dia duk bagi alasan taufik tak ada Ustaz. Taufik tak sampai lagi, hidayah sampai. Tapi taufik nak mai ke masjid ni tak ada. Hang tak usaha macam mana nak dapat? Duk teringin nak pergi umrah, duit hang tak himpun, macam mana nak sampai? Wa qaswatul qalbu, pujuk hati ni bulan Ramadan ni minta dengan Allah, ya Allah, tolong ya Allah lembutkan hatiku. Dengan apa? Dengan Quran, baca Quran, lama-lama rajin baca Quran, hati jadi lembut tuan-tuan. Tak percaya? Tengok kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hanya dengan 5 ayat boleh mengubah kehidupan Sayyidina Umar daripada seorang musyrikin kepada seorang yang taat kepada Allah, seorang yang pembela kepada agama Allah, seorang yang mempertahankan agama Allah, tidak mengira kenal erti penat dan lelah, walaupun mati dalam agama Allah. Orang yang akan pertahankan agama Allah, itulah Sayyidina Umar. Hanya dengan 5 ayat mengubah kehidupan dia. Kita perlukan berapa ayat untuk nak ubah kehidupan kita? Quran ada di rumah duk berabuk tu lah. Tak tambah habuk, tambah lagi habuk. Tuan, buka Quran, sodok kira. Malas baca Quran, tengok Quran. Malas tengok Quran, dengar Quran. Hidupkan rumah kita dengan Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Tidaklah kami turunkan Al-Quran itu melainkan hanyalah menjadi pengubat kepada diri kamu. Pengubat kepada diri kamu. Yang duk ada banyak sangat masalah hari ini, COVID hari ini baru isytihar endemik. Itu menunjukkan berapa ramai manusia yang tak baca Quran, sedar ataupun tidak. Berapa ramai yang tak boleh baca Quran, berapa ramai yang tak baca Quran. Wa qaswatul qalbu, kerahnya hati. Sebab duk berasa hati tu, diri tu dah cukup dengan apa yang ada. Cukup dengan kereta, cukup dengan rumah, cukup dengan telefon, cukup bulan tukar telefon, cari jalan lagi, nak tambah lagi kekayaan. Yang Quran dia tak pernah tambah pun. Dia tahu tak baca Quran ni pahala dia sekian. Awak lah dia tak tahu. Sebelum tidur baca surah Al-Mulk, pahala dia sekian. Tahu, buat ke tak? Sibuk dengan game, sibuk dengan WhatsApp, sibuk dengan status FB. Dia duk kira nak update status FB. Tak update sehari dia tak boleh nak duduk, tuan-tuan. Sudahlah. Dengan Ramadan ini cukuplah. Dengan endemik, dengan pandemik COVID-19 yang Allah ajarkan kita tu cukuplah. Cukuplah dengan benda ni yang Allah bagi wabak COVID-19 sampai 3 tahun kita duk tempuh tu. Punyalah letih nak kena berkurung dalam rumah. Nak kena yang duk kerja tak boleh nak kerja. Yang duk biasa mengaji tak boleh nak mengaji. Yang duk biasa duk mai semayang dekat masjid tak boleh nak mai. Cukuplah dengan benda tu, letih tuan-tuan. Hari ni dah boleh bagi peluang boleh mai masjid, sudah. Awak mai. Pujuk diri kita, tambahkan saf-saf di dalam masjid. Kalau hari ni ada 2 saf dalam masjid, masjid punya besar, kita nak jadikan 10 saf dalam setiap solat Jumaat. Usaha tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak mai, siapa dia nak mai?
Masjid ni bukan masjid kami, masjid tuan-tuan. Masjid ni rumah Allah. Kalau tuan-tuan pun usaha untuk nak mengimarahkan masjid, satu taman, satu qaryah mendapat rahmat daripada Allah. Nak tunggu apa di rumah? Wa qaswatul qalbu. Tak boleh nak lama sangat, ada kerja lah lepas ni. Ketiga kata Nabi, wa hubbud dunya. Terlalu cintakan dunia. Sibuk dengan mai bulan Ramadan, lepas-lepas buka puasa dia kenyang-kenyang tu dia melantak di rumah, duduk berehat di rumah. Tak larat lah hari ni, duk kira tak larat. Memang tak larat. Hidup ni memang kena jadi tak larat, sebab dunia ni tempat tak larat. Kalau nak jadi senang, tak mau tak larat, nak duduk dalam keadaan bersedia, seronok, sedia-sedia, itu bukan dunia. Dunia ni memang tempat untuk kita jadi tak larat, untuk kita beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang tempat tak larat. Sebab apa tak larat? Sebab nak sampai dekat kubur nanti ni nak duduk relax. Memang nak jadi tak larat. Tak larat sebab dekat kubur nanti ni tak mau orang lain bergelut kita lena. Memang tak larat. Sampai tengah malam nak kena semayang, nak kena mangkit pula, nak kena ceramah pula, nak kena baca Quran pula. Banyak kerja nak kena buat. Memang. Sebab apa? Sebab nak bawa benda ni hidup 60 tahun, 70 tahun bukannya selama-lamanya. Kaya Firaun pun kaya. Lagi kaya daripada kita. Taut pun kaya. Lagi kaya, sampai kunci nak buka pintu besi tu pun kunci tu buat daripada emas, lagi kaya. Mati. Awak kita kaya hari ni tak mati ke? Tak boleh nak main masjid, tak boleh nak main mengimarah surau, duk cintakan ke dunia. Cinta boleh, tapi ada padan dia, ada had dia. Ada masa kena main dengan azan, kena main masjid main. Ada masa tengah malam sehari tanpa berlalu, sehari berlalu dalam kehidupan kita, ada boleh baca Quran, ada peluang boleh baca Quran, buka Quran. Takat tu kita boleh buat, takat tu boleh buat. Sedekah takat mana boleh sedekah? RM5, RM2, RM1, sekupang pun sedekah. Hati. Hubbud dunya. Keempat kata Nabi, wakilatul haya, hilangnya rasa malu. Rosak amal tuan-tuan. Berapa ramai orang lah ni yang tak baca Quran, dia tak berasa malu. Berapa ramai lah ni tak tahu pun hukum-hukum dalam agama Allah, dia tak berasa langsung bersalah depan Allah. Berapa ramai lah ni manusia yang makan rasuah tak berasa malu dengan Allah. Berapa ramai? Hilangnya rasa malu. Dia tak main semayang, dia tak rasa malu. Sat lagi dia tak semayang, tak rasa malu. Orang kalau duduk semayang tarawih, dia duduk kat rumah, duduk menyimbang. Menyimbang hidup kerja nak menyimbang. Tuan, wakilatul haya. Dan yang kelima, watulil amal, tinggi cita-cita. Tak ingin nak masuk syurga, mati mana syurga ustaz? Bersua dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cita-cita tinggi, amal tak ada. Nak jadi doktor mengaji malah. Nak jadi pilot mengaji malah. Nak kereta tu, nak kereta ni, nak rumah besar tu, nak macam ni, nak macam tu. Kerja malah. Ini watulil amal. Jangan hanya bercita-cita, kena usaha. Ni Ramadan, medan untuk kita berusaha, untuk kita betulkan kehidupan, supaya keluar daripada Ramadan kita jadi orang yang istiqamah di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mai pila COVID-19 apa nama sekalipun, Omicron ke, Delta ke, Coco Crunch ke, apa nama sekalipun, tak kira, masjid kami nak mai. Istiqamah. Boleh. Last, wa zalimi la yantahi, jangan menzalimi diri sendiri. Ada kemampuan boleh hidup, ada kesihatan yang Allah bagi, boleh buat ibadah, buat. Boleh sembahyang takat 20 rakaat, buatlah.
Jangan duk tinggal. Kalau nak boleh buat so duk kira dengan orang. Orang nak keluar ambil pergi kat mereka. Aku nak sembahyang 20 rakaat. Hati mau kental tuan-tuan. Tak boleh nak buat pun takat 8 rakaat. Balik rumah sambung. Sebab bukan selalu. Kita Ramadan sebulan. Nak bawa hasil daripada Ramadan. Nak keluar daripada Ramadan, nak tempuh lagi 11 bulan. Yang 11 bulan tu ibadah dia tak sama dalam bulan Ramadan. Yang boleh menimbulkan junnah dalam kehidupan kita. Perisai yang sangat kuat dalam kehidupan kita. Sebulan saja kita nak bina junnah tu. Sebulan saja. Lepas daripada sebulan dengan junnah sebulan itulah yang kita nak bawa 11 bulan yang kita akan tempuh. Yang lagi mencabar, yang lagi hebat ujian dia, yang lagi kita pun tak tahu macam mana yang kita akan tempuh di masa-masa akan datang. Hari ini pun kita tak larat dah nak tempuh. Sakit, Allah bagi sakit, bukan sakit banyak, sakit sikit cukup mah. Nak bertukarang cukup mah. Dia mengulupuk tu. Kalau tiang tu dia nak tembak, dia nak sepak bagi patah pun boleh. Sebab apa? Sakit, tak tahan sakit. Baru batu karang, batu kecil duduk dalam pundi kencing. Bukannya besar, kecilnya. Tuan-tuan, jangan menzalimi diri sendiri. Ada peluang untuk cari ilmu, untuk tambah ilmu, tambah. Ada peluang boleh cari ilmu. Ada guru-guru, minta dengan Allah, ya Allah ketemukan kami dengan guru-guru yang boleh mengajarkan sekian. Apa ilmu yang kita tak tahu? Ilmu tauhid, cari guru. Ilmu apa? Ilmu fiqh, cari guru. Ilmu apa lagi kita tak tahu? Cari ilmu tuan-tuan. Untuk apa? Untuk nak bawa kehidupan kita ni. Ada orang yang dia berjalan terbah, jatuh dalam lubang, bangun jatuh lagi dalam lubang yang sama. Berapa kali nak jatuh dalam lubang yang sama? Kena bangkit tuan-tuan. Kena bangkit, pertahankan agama yang Nabi duk bawa mai hantar dekat kita ni, agama Islam. Dengar ada orang yang duk main cakap saja tentang agama Islam. Kita ada hujah, kita ada benda yang nak pertahankan agama kita yang suci ni. Ni kalau orang duk hina tak ada ilmu, macam mana nak tahan? Dek pergi kat depa nak kata apa pun kata. Tak selesai tuan-tuan. Kunci syurga tu kata Nabi berada di hujung mata pedang. Maksud dia apa? Berjuang. Pertahankan agama Islam. Depa hari-hari merancang untuk meruntuhkan agama Islam. Orang Islam hari-hari duk ikut pula apa yang dibawa oleh Yahudi dengan Nasrani. Belambak yang duk ikut. Pakaian pun ikut cara mereka, hidup pun ikut cara mereka. Hak hidup cara Islam, hak Nabi bawa, makin hari kena tinggal. Hak duk ada orang tu. Muka yang sama. Mana remaja-remaja kita? Mana pemuda-pemuda Islam yang boleh pertahankan agama Islam? Di mana habis? Tak ada ustaz, pakat-pakat duk main game PUBG ustaz, pakat-pakat duk main TikTok ustaz. Oh, lemah macam tu. Lepas 20 tahun apa jadi dengan agama Islam? Takut orang dengar azan, budak-budak dengar azan, dia tanya tu dengar tu apa? Dia duk riau tu. Orang takut jadi macam tu. Boleh jadi tak tuan-tuan? Boleh jadi. Kalau hari ni kita tak bina satu matlamat yang kuat untuk agama Islam. Bangkit. Tahankan, jaga. Antara dia apa? Hidupkan rumah Allah, mai ke masjid. Ini antara dia. Hidupkan rumah Allah. Bersama-sama kita berjuang untuk mengimarahkan rumah Allah. Rahmat Allah akan turun. Bila rahmat Allah akan turun, akan ada satu kekuatan umat Islam untuk menempuh hari-hari akan datang. Kita menempuh bukan seorang-seorang, tapi kita menempuh secara berjamaah. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya mohon ribuan kemaafan kepada tuan-tuan andai terkasar bahasa tersilap cakap. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini, marilah sama-sama kita jadikan ianya sebagai motivation dalam kehidupan kita, sebagai satu tanda untuk kita menambahkan amal kita dalam bulan Ramadan. Sebab berbaki lebih kurang 22 hari, tak lama dah tuan-tuan.
Kalau tuan-tuan ada masa boleh mai ke masjid solat jemaah, mailah. Mailah, tak ada siapa pun nak halang, tak ada siapa pun nak marah. Hari ni SOP telah dilonggarkan. Kut-kut tengah jalan mai terlupa nak buat sejadah, terus mai masjid, tak ada masalah. Mailah masjid. Yang penting bila dengar tu imam seru, lurus dan rapatkan saf, tak kira walaupun atas sejadah kawan pijak pun pijaklah. Pijak pun pijaklah, sebab kita nak bersatu, kita nak sama-sama, kita nak hidup berjemaah. Kita tak mau bercerai antara satu sama lain. Kita nak jauhkan diri kita daripada persengketaan, nak jauhkan daripada pergaduhan sesama umat Islam. Kita nak bangun bersama, insya-Allah. Boleh? Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihnahu fid din wa 'allimna ta'wil wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma ansuril ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi kulli makan wa fi kulli zaman wad dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit imanana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil musyrikin wansurna 'alal qaumil munafiqin. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.